Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sambung 161, imam tidak berdoa panjang. Makmum dan orang solat seorang boleh berdoa panjang. Ini beza ya. Beza antara orang jadi imam dengan orang jadi makmum. Jadi imam rugi ya, sebab tak boleh doa panjang. Cerita ni sambung apa tuan-tuan? Innaka hamidun majid. Sunat doa sebelum salam kan. Sunat tu bagi siapa? Makmum kejap lagi kita baca, imam kita ulang sikit. Sunat bagi imam tidak berdoa ketika ini melebihi kadar tasyahud dan solawat. At-tahiyyat Allahumma salli ala Muhammad. Berapa kalimah tu imam takat tu lah boleh berdoa. Kemudian kalau pula makmum setuju imam doa panjang, sekiranya imam berdoa lebih panjang daripada tasyahud dan salawat, tidak membatalkan solat. Itu bagi imam. Okey, sekarang ni makmum pula malam ni. Makmum tak ada alasan tak berdoa. Makmum dan orang solat seorang boleh berdoa panjang. Hukum sunat tidak memanjangkan ini, maksudnya tidak memanjangkan doa atas ni. Imam tak ada doa panjang tadi, tidak merangkumi selain daripada imam. Kalau makmum tokoh nahan kontun, imam doa panjang-panjang, apa jadi tuan? Menderita makmum tu kan. Makmum dan orang solat seorang boleh memanjangkan doa yang dia suka. Ikut suka dia banyak mana doa dia nak baca, selagi mana tidak takut lalai. Itu dia punya border. Kalau sebut dengan mulut, otak dah berangan dah tu putih canai, teh tarik. Kalau subuh kan. Yang tu dah tak boleh dah Itu dia punya limit di situ batasannya. Doa lah banyak-banyak selagi mana tidak takut lalai disebabkan memanjangkan doa itu, seperti mana yang diputuskan oleh sekumpulan ulama. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Makruh sekiranya tidak memanjangkan doa melebihi tasyahud dan salawat. Sudah. Makruh sekiranya tidak memanjangkan doa melebihi tasyahud dan salawat. Imam dia tak boleh lebih panjang, makmum pula tak boleh lebih pendek. Macam itulah, faham? Maksudnya kalau hanya dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, makruh. Dia kena plus dengan pula Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta, baru tak makruh bagi makmum. Antara fuqaha yang berpendapat demikian ialah An-Nawawi sendiri dalam kitab Al-Majmu'. Allahu akbaru kabira. Tuan balik 158. Tengok hadis tu, idza qa'ada ahadukum lis-salati falyakul at-tahiyyatu lillah ila akhiriha. Bila orang tu dah duduk untuk baca dalam solat tu, untuk baca tahiyat akhir, maka dia pun bacalah at-tahiyyatu lillah sampai habislah tahiyat kan. Thummal yakhtar, kemudian dia hendaklah memilih, pilihlah apa-apa minal mas'alati, permintaan. Masalah tu bukan masalah yang kita faham tu ya. Allah masalah pula tak. Masalah tu permintaan.
daripada sa'ala. Dia jadikan kalau bahasa Arabnya masdar mimi dia panggil, dia pilihlah apa permintaan masya'a, apa yang dia nak, sukati dia. Jadilah bahasa kita ni, aw ma ahabba, ataupun apa yang dia suka. Maksudnya kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan, thumma tu, thummal yakhtar tu, itu adalah perintah. Lafaz amar menggunakan fi'il mudhari' dalam bahasa Arab. Lafaz amar menggunakan fi'il mudhari'. Asalnya ikhtar, thumma ikhtar, macam tu. Tapi diguna dengan fi'il mudhari', thummal yakhtar. Ini menunjukkan tuan-tuan satu amalan yang sentiasa, tidak pernah tidak dilakukan. Tidak pernah tidak dilakukan, sentiasa. Sebab tu diungkap lafaz perintahnya menggunakan fi'il mudhari'. Itu dari segi bahasa Arab. Sepatutnya thumma ikhtar, pilihlah, macam tu. Tapi sini tak ada ya tu, maksudnya fi'il mudhari', menunjukkan amalan ni amalan yang berpanjangan, yang sentiasa. Macam itulah tuan-tuan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah pandu dengan wahyu, perintah kita supaya innaka hamidun majid, jangan assalamualaikum. Doa gitu doa. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat berdoa tak kurang daripada, kalau solat berseorangan tak kurang daripada 7 doa sebelum assalamualaikum. Siapa tu tuan-tuan? Nabi kita dulu masa jahil majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang power solat orang Melayu tu. Sebab tu dia bergaduh sama-sama Melayu, sebab solat dia tak ada kesan. Solat ni tidak memberi kesan dalam kehidupan. Thumma yad'u bima sya'a. Satu lagi tu perintahnya, kemudian yad'u. Hendaklah dia berdoa bima sya'a, dengan apa yang sya'i. Allah itu kan baris sya'a, apa yang dia nak. Baik tuan-tuan, jadi dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata makruh sekiranya tidak memanjangkan doa melebihi tasyahud dan salawat. Kita dah kira ke belum lafaz tasyahud dan salawat? Dah ada catatan belum? Berapa kalimah tasyahud campur salawat? Kita kira At-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Lillah tu kira satu je lah Assalamu, sini lah assalamu alaika, alai tu kira satu je lah ayyuha an-nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Dah berapa dah? 16 kan? Ashhadu an la ilaha illallah. 20 kan sebenarnya, illa Allah kan, tapi tak boleh kira lah, kira satu lah illallah dah 20 kan. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Satu ke dua tu? Kira satu lah, sebab mudhafun ilaihi kan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi 27 perkataan. Okey, ketiga ni pula. Allahumma inni a'udzubika min tu huruf kan, tak kira tu kan. Adzabi jahannam tu mudhaf ilaih satu. Wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. 9 kan. Wa min fitnati syarri masihid dajjal. Berapa dah tu? 12. Okey. Jadi kalau doa tu saja makruh. Makruh. Tambah pula
Dah 12 kan? Kita ni kira-kira asing lah dah 12. Okey. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. 15 kan? 12 campur 15 ngam lah tu. Jadi kalau gabung dua tu, itu yang ada di muka surat tu. Kalau gabung dua tu selamat makruh. Ada muka surat 160 tu. Selamat makruh. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Campur bawah tu pula, idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhiri falyata'awwad billah min arba'in min adzabi jahannam. Jadi apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Dua tu tuan-tuan selamat. Salah satu makruh. Ikut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan juga disokong oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dua-dua tu dah hafal dah tu. Ada yang belum hafal lagi doa tu. Fish. Imam dah bagi salam, kita tak habis ni tak apa. Imam dah baca ayat kursi pun zikir tu kita doa ni tak apa. Sebab apa tak apa? Sebab muka surat 216 nak buka. Kita pindah ilmu tuan-tuan. Kita bukan mengajar ilmu kita ni, pindah ilmu Surat 216. Ni kena faham elok-elok ni tuan-tuan. Jangan ibadah ikut tradisi ibadah ikut ilmu. Batas makmum mengikut imam. Tadi kan kita tadi makmum kan. Yang dah salam tadi siapa? Imam kan. Okey, tengok ni. Makmum tamat mengikut imam apabila imam memberi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka ikatan kita makmum ni dengan imam dah habis. Tak ada dah kait mengait dah tu gitu. Dia tak tu je. Astaghfirullah sama-sama tu tak ada sunat-sunat dah tu tuan-tuan. Dah tak ada ikatan dah tu. Tu kena faham. Sebab tu kami kalau jadi imam, kami dengar kat belakang tu makmum tu zikir sendiri, dia kuat sikit jadi terdengar telinga kami. Syukur tu, ya Allah syukur makmum aku ni mampu berzikir sendiri. Tu. Tapi kalau dengar asyik ngikut kita tu risau. Sampai bila asyik ngikut sebab apa tuan-tuan? Sebab batas makmum tamat mengikut imam apabila imam memberi salam yang pertama. Kerana dengan salam pertama itu imam telah keluar daripada solat. Tengok muka surat sebelah, perenggan nombor 3. Makmum boleh berdoa dan zikir tanpa perlu mengikut imam melafazkan salam. Itu dan jawapannya kalau discuss dengan kawan-kawan. Tapi rasa orang Melayu ni ramai yang beriktikad imam kata astagfirullah, dia pun astagfirullah. Ini sunat dan ikut imam ni. Rasa ramai tu yang beriktikad. Iktikad. Sebab itu ada makmum masbuk. Rakaat katalah dia hanya dapat tahiyat akhir dengan imam. Tu. Macam ustaz petang tadi lah, maghrib tadi kan. Dan tahiyat akhir je. Kan, Lepas tu bila dia tambah 3 rakaat, dia assalamualaikum, imam tu dah adakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Melayu ni tuan-tuan, dia sampuk je Allahu Akbar tu. Dia takkan buat dah Allahumma ajirni minan narnya, Allahumma antas salam. Dia sampuk je sebab iktikadnya sunat ikut imam. Tu. Jadi beribadah tu dengan ilmu ke dengan turun temurun, sangkaan, bukan ilmu pun. Tu cerita tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan masbuk datang lambat, tuan zikirlah sendiri. Baca doa, tuan buatlah sendiri. Sebab dah tak ada dah hukum sunat ikut imam, sebaik saja imam salam yang pertama. Kami imam-imam ni syukur kalau tuan-tuan tak ikut kami tu. Tapi kami tak bolehlah pula
main pandai-pandai seorang depan tu pula takut ada tuan-tuan yang baru nak mula berzikir. Niat kami nak ngajar lah tu. Bila kita kuatkan sikit tu, niat kami nak mengajar je tu. Bukan mengajak, mengajar. Kalau orang orang Kedah mengajak gitu. Tak tuan-tuan ni mengajar, bukannya mengajar. Ni itulah jawapan lah. Hari Ahad dengan Isnin itu Ustaz alhamdulillah lah dapat bersama orang umur 60 ke bawah. Senior manager. Dia 3 orang daripada mereka tu anak murid YouTube tentang solat ni lah. Kan banyak lah YouTube kan. Follow. Dia cari Facebook. Ustaz tak ada Facebook. Yang buat Facebook atas nama Ustaz Dr. Hasanan Kasan ke apa, itu semua orang. Ustaz tak ada Facebook. Kalau tuan-tuan follow tu ada benda-benda salah, itu bukan Ustaz lah. Itu mana-mana dia dah arah tutup tapi dia tak nak tutup. Dia exploit nama. Lepas tu dia bisnes sikit dalam tu. Dia yang satu tu tak silap 280,000 dia punya followers. Ustaz Hasanan Fan Club. Dia jadi cari tu, dia minta dengan admin tu mau telefon. Jadi admin tu bagilah nombor Ustaz, dia call. Ustaz, kita orang lebih kurang 20 orang lebih ni nak belajar solat intensif Ustaz 2 hari. Dia kata boleh, jom. Mula 9 pagi hari Ahad, hari Senin baru balik. Off lah, cuti lah hari Senin. Yang itu. Setelah belajar tuan-tuan lebih kurang waktu 9 pagi 24 jam kan. Campur sampai pukul 3 petang. Adalah sehari setengah kan. Belajar solat straight. Tak ada rehat. Lepasan rehat lah, mandi sungai, mandi kolam. Buat kat resort sebab itu kan. Last sekali nak balik tu Ustaz ada mesyuarat kan. Jadi terpaksa balik, tinggalkan dia orang lah. Dia orang nak santai-santai lagi. Petang pun dia nak balik. Salam-salam tu dia kata, Ustaz, kalau tak jumpa 2 hari ni, maksudnya kami masuk liang lahat melakukan solat tu kerana turun-temurun Ustaz. Kami tak tahu pun hukum-hukum. Contohnya ni makmum putus hubungan dengan imam, sebaik saja imam salah yang pertama kan. Sampai masuk liang lahat tak tahu. Tuan-tuan. Tu kata tu lebar tapak kaki Nabi Adam, dia tahu tu sebab dia dengar ceramah Nabi Adam turun Sri Lanka. Tapi sunat-sunat ni. Jadi tuan-tuan ngaji-ngaji untuk ilmu insya-Allah ya. Terutama dalam bab solat ni. Yang bab-bab lain tu tuan-tuan nak bertaranum qiraat 7 boleh 4 boleh tu, yang tu kemudian tak apa. Bayati macam-macam dia. Baik, jom tengok balik. Orang yang tidak mampu melafazkan tasyahud dan selawat dalam bahasa Arab. Siapa ni? Tak ada ni muallaf ni, orang bermasuk Islam Sesiapa yang tidak mampu membaca tasyahud dan selawat ke atas Nabi SAW, sedangkan dia mampu bertutur, wajib dia menterjemahkan kedua-duanya ke dalam bahasa sendiri. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati perkataan sedangkan dia mampu bertutur. Wajib dia menterjemahkan kedua-duanya ke dalam bahasa sendiri. Apa tuan-tuan faham? Dia nak faham ayat ulama besar-besar dulu ni tu, dia kena upkan kita punya daya pentakkulan. Apa tuan-tuan faham? Sedangkan dia mampu bertutur, wajib dia menterjemahkan kedua-duanya ke dalam bahasa sendiri. Ini cerita tuan-tuan, orang Melayu ni ada yang baca tahiyat tu dalam hati, ada yang berdoa dalam hati macam tu lah. Ustaz boleh tak doa dalam hati? Ustaz boleh tak tahiyat tu dalam hati? Tuan-tuan, dalam bahasa Arab tidak ada membaca dalam hati. Membaca dalam hati tu bahasa Melayu ya. Hukum fiqh ni diikut bahasa Arab, tak boleh bahasa Melayu. Jadi mesti itulah. Tengok sedangkan dia mampu bertutur. Maksudnya apa? Semua-semua itu mesti dituturkan, baru namanya membaca.
Kalau bibir tak berkamil, batal solat tu. Dia mudah tuan. Kita kalau baca kitab tu, macam tu lah, kita mesti upkan level berfikir kita, level ulama besar tu. Baik, jadi sedangkan dia mampu bertutur, wajib dia menterjemahkan. Maksudnya dia kena baca juga dalam bahasa dia, bahasa orang asli, bahasa Cina, bahasa India. Kerana kedua-duanya tidak mengandungi mukjizat. Maksudnya tasyahud dan juga selawat tu tidak ada mukjizat. Kalau Fatihah tak boleh. Fatihah diganti dengan zikir, gitu, Manakala orang yang mampu menyebut dalam bahasa Arab tidak boleh menterjemahkannya. Tuan-tuan mampu kan dalam bahasa Arab kan? Jadi kita tak boleh lah. Ini ceritanya, kita ngajar budak-budak tu, tiba-tiba dia datang. Kata, doktor, saya nak Islam boleh tak? India ke Cina ke Kristian Sabah kan? Saya nak Islam boleh tak? Kita pun boleh. Terus kita ajar masa tu. Tak boleh tangguh tu, tak boleh tangguh. Jangan tunggu pergi sip borang, jangan. Masa tu juga kita ajar dia 2 kalimah syahadah dan dia lafazkan depan kita, tak ada saksi lagi. Jadi bila dah lafaz tu, dia wajib solat. Dia hafal tak? Tahiyat? Tak. Tapi bila kita betul translation dalam bahasa dia, dia tahu. Kita sebut dalam bahasa Melayu, dia tahu boleh lafazkan. Maka dia kena lafazkan masa dia solat tu dalam bahasa yang bahasa Melayu tu lah. Tak boleh baca dalam hati. Tu salawat dan tahiyat. Tak boleh baca dalam hati dan tak boleh diam je kat situ. Tak boleh. Tapi kita tuan-tuan dah lama ni takkan tak berhenti kan? Gitu lah. Kalau dia menterjemahkan kepada bahasa sendiri, boleh membatalkan solatnya. Ini dia ni maksudnya yang mampu menyebut dalam bahasa Arab. Ada juga kawan-kawan kita, dia boleh sebut bahasa Arab tapi dia tak wati perkataan dia sebut. Bukan tak faham. Itu dah makam atas kita. Dia tak reti apa yang dia sebut. Dia boleh sebut. Contoh dia tuan-tuan ni 2 bulan ni di kawasan karya kami, ustaz kempen ni lah benda ni Tengok doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi, sambung. Okay, tuan-tuan baca sendiri pula daripada bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Soalan dia, li'ilafi Quraisy. Berapa perkataan tuan-tuan? Kalimah. Berapa perkataan? Kira. Okey, dah dapat? Tolong beritahu jawapan. Berapa? 6. 4. Ustaz beritahu kat dia orang, Ustaz berapa perkataan tu Ustaz? Hai, Ustaz pun kata 4 juga. Ketuk kepala dia. Ini doktor, kita dah jumpa dah. Perkataan tuan-tuan ialah ilaf Quraisy. Bukannya ilafi. Bukan, itu bukan perkataan. Perkataannya ilafi. Ilaf. Yang maknanya kebiasaan. Bukannya ilafi, fi yang makna di dalam tu, bukan. Kalimah Quran tu ialah ilaf. Contohnya ilafu Melayu makan nasi. Kebiasaan orang Melayu makan nasi. Ini tuan-tuan, kami dah jumpa bangsa kami ni. Dia boleh sebut bahasa Arab, dia boleh hafal, tapi dia tak tahu apa yang dia hafal. Tu buka buka WhatsApp dengan buka Quran tadi. Ustaz ilaf Ustaz. Ilaf tu kebiasaan, Quraisy tu Quraisy. Jadi 2 je. Li tu yang pangkal li ila tu kan. Li tu dipanggil huruf sumpah. Wallahi, wabillahi, walillahi. Tu kan lillahi, itu dipanggil huruf. Tak apalah kalau itu pun dikira perkataan. 3 lah paling banyak. Dia takkan 6, dia takkan 4. Apa cerita tuan-tuan?
Apa cerita tu? Sebab tak lama lagi kita akan jumpa sunat nak dapat khusyuk mentadabbur. Kalau perkataan pun kita dah tak tahu apa dia, nak tadabbur apa bondo. Ustaz, ini kelemahan bangsa kita, Ustaz. Dia boleh hafal, dia boleh atau dulu Ustaz kata hayya 'alas solah, apa jawapan dia, tuan-tuan? Bagi perkataan, yang pertama la, yang kedua ada yang menyebut haula wala. Kita tak tahu apa kalimahnya. Kalimahnya la haula wala quwata, macam itulah. Jadi li'ila fi Quraisy. Tu belum cerita lagi bacakan ayat-ayat yang jarang-jarang wa yasta'jilunaka bil adabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Tak tahu apa tu, Ustaz? Coba Bible ni kena bebas sikit boleh, tuan-tuan excuse me lah sayugia itu sayugia justru itu, tuan-tuan, ayah-ayah dan abang-abang sekalian, bila kita belajar fiqh ke, kita belajar Quran ke, kita belajar hadis ke, kita belajar yang melibatkan kalimah Arab, sebaik-baiknya tuan-tuan kena saksikan dengan mata. You got nothing is just through hearing, because you are Malay. Betul je? Tu cerita boleh betul, boleh melafaz bahasa Arab kan? Maksudnya ni, tuan-tuan, dia tahu kalimah-kalimahnya. Dia bukan macam li'ina fi Quraisy tadi. Tu hari ni dalam sejarah tu. Jadi tuan-tuan, agak-agak syurga jauh ke dekat dengan kita ni. Di Bangi, di Serdang, di Kajang tu, kita tengah kempen kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kita tengah kempen habis-habisan. Sebab dah 6 tahun Ustaz bimbing ahli karya kami ni untuk khatam Quran dalam tempoh 40 hari. 6 tahun kita lancarkan kempen tu. Alhamdulillah dah berjaya. Ya, kalau Shah Alam ni pesin 17 Ubudiah, alhamdulillah dah hidup, tuan-tuan. Khatam Quran 18 hari, 24 hari, sebelum 40 hari. Berjaya kami, alhamdulillah. Maksudnya bangsa kami nak masuk syurga, bukan nak masuk neraka kan. Jadi lepas 6 tahun tu, so 2020 ni Ustaz upkan sikit lagi, nak ajak setiap kalimah kita baca Quran tu kita faham. Liyadabbaru ayatihi. Jadi teringatlah nak menanya, tuan-tuan, apa makna li'ila fi Quraisy? Antah, Ustaz. Tuan-tuan hafal tak tu? Hafal itu. Lepas tu teringat pula nak tanya, apa kalimah itu, tuan-tuan? Antah tu. Cuba tuan-tuan kira berapa kalimah? Itu tadi ada 6, ada 5, ada 4. Jumpa kat situ. Ya, tuan baik. Diam, tuan-tuan, kita usaha lagi. Siapa rajin ke Bangi, siapa rajin lah kan, tapi yang ada motor besar boleh ya. Ramadan nanti selama 10 hari, Isnin Jumaat, Isnin Jumaat. Kita puasa mulai Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, Isnin itu maksudnya kelima lah tu kan. Kami di Bangi akan menyewa auditorium UKM yang muat dalam 200 orang tu. Kami akan berusaha gigih untuk memahami kalimah-kalimah surah-surah amalan biasa kita. As-Sajadah, Al-Insan, Al-Mulk yang kita baca ya, Al-Kahfi, Yasin. Gigih, tuan-tuan. Jadi 10 hari berjumlah 35 jam kami akan usaha gigih. Tuan-tuan tak bolehlah ajak Ustaz buat kat sini sebab Ustaz kat sana. Jadi tuan-tuan pulka pas subuh tu tuan pergi. Masanya 9 pagi sampai 12.30 hari. 3 jam setengah sehari. Bukan duduk bersila lah. Sebab duduk bersila nanti sakit pinggang, sakit lutut ya. Kita duduk auditorium. Kita pancar skrin depan besar tu. Nak ajak tu memahami tadi. Tuan-tuan yang minat bolehlah rancang dari sekarang, Ramadan 3 bulan ya kan. Boleh rancang dari sekarang. Pergi sana pulka. Nak buat kat sini boleh, tapi Syawal lah. Ramadan tak ada.
Takut ustaz kena halau ada bangi nanti. Asyik ngajar kat luar je, dah sekali orang bangi kata apa? Pinahlah ustaz, duduklah syalam kata. Boleh tuan-tuan, jangan sambung lagi. Orang yang tidak mampu ni lain pula ni tuan-tuan ya. Orang yang tidak mampu berbahasa Arab juga digalakkan menterjemahkan doa dan zikir yang sunat. Berarti tuan-tuan, yang sunat. Atas tadi tu apa tuan-tuan? Tasyahud dan salawatkan Nabi. Sunat ke wajib tu? Wajib ya. Ini cerita yang sunat pula. Orang yang tidak mampu berbahasa Arab juga digalakkan, bukan dibolehkan tuan-tuan, digalakkan. Dalam kalimah fiqh yundabu, digalakkan. Menterjemahkan doa dan zikir yang sunat seperti kunun, takbir intiqaliyah, takbir perpindahan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain, tasbih rokok dan sujud. Sekiranya tidak mampu melafazkan dalam bahasa Arab atau tidak ada peluang mempelajarinya. Itu dua syarat tuan-tuan. Yang pertama, tidak mampu melafazkan dalam bahasa Arab. Yang kedua apa tadi tu? Tidak ada peluang mempelajarinya. Jadi kita ni boleh tak terjemahkan doa-doa dan zikir yang sunat? Jawapannya tak boleh. Sebab kita tak mencukupi tu. Kita ada peluang tuan-tuan. Tapi kita banyak bazir tengok Mutadahari Santok Singh, yang tengok Hak Hogan dengan Tommy Siam. Kita ada peluang. Allah bagi masa kat kita cukup sejak umur kita 24 tahun dulu. Tolaklah 10 tahun 14 akhir balik tu kan. Sejak umur 24 dulu Allah bagi masa kat kita cukup untuk mempelajari doa-doa dan zikir ni, untuk sebut dengan tepat dan untuk faham makna dia. Tetapi cuba sambung. Sampai ke sekarang tuan-tuan, hari itu kita minta 4 dan 5 bulan itu, kita minta orang umur 77, 72, 68, 36 orang itu minta tulis innahu la yadillu man walid wa la ya'izzu man adad. Kita minta tulis 2 tu je. Tulis kertas A4 tu lipat 2. Lipat 2 jadi dia memanjang lah kan. Tulis satu-satu perkataan ke bawah ustaz minta. Innahu la, ikut dia lah, ikut faham dia lah apa kalimahnya. Ke bawah satu-satu perkataan, tak boleh sebaris tu 2 kalimah tak nak. Satu-satu. Contohnya tadi ilaf, Quraisy kat bawah macam tu. 36 orang tuan-tuan. Yang kereta rasanya tak ada seorang pun yang paling teruk hari tu kereta perdana yang baru tu paling teruk lah kereta. Yang lain tu semua Porsche, Jaguar. Seorang habuk pun tak boleh nak tulis tuan-tuan. Tak boleh nak tulis. Ada yang menulis tapi entah apa-apa. Innahu la yadilluman tu satu kalimah lah. Jadi tuan-tuan, sama macam di'ila fi Quraisy, kita boleh sebut tapi kita tak tahu apa yang kita sebut. Same with burung kakak tua. We teach them good morning. If you come at night also, dia akan kata good morning. Dia boleh sebut tapi dia tak tahu. It's happened for our nation. Dalam bab ibadah ni tuan-tuan. Kita pun sama kan malam ni, kalau bagi seorang soleh qatih, bagi pensel, tulis innahu la yadillu man walid wa la ya'izzu man adad. Perkataannya tulis. Nanti kita nak letak pula maknanya. Kita dapat jumpa. Jadi selama ni yang kita baca tu apa? Jadi kita ada peluang tuan-tuan. Kita ada peluang mempelajarinya. Tetapi masa yang Allah beri kat kita tu banyak kita gunakan pada tempat yang Allah tak suruh apa-apa pun benda tu. Dan kita kerap baca wal asri, demi masa. La tazalu qadama ibna adama yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in kan. Tidak bergerak tapak kaki Nabi Adam, anak Nabi Adam di mahsyar nanti kecuali setelah ditanya tentang 4 perkara. Mudanya, tu. Masa umurnya, semua kita dengar ceramah dah.
Jadi betul lah ulama ni tulis tuan, siapa yang tak mampu lafaz bahasa Arab dan tidak ada peluang mempelajarinya, maka dia boleh menterjemahkan doa kunutnya, tasbih rokoknya, tasbih sujudnya, sami Allahnya, dia boleh terjemahkan. Kerana dia dianggap mempunyai keuzuran. Kita tak boleh tuan. Sebab kita mempunyai peluang untuk mempelajari, tetapi kita tidak pelajari. Baik. Kadang-kadang tuan-tuan, Ustaz fikir seorang-seorang buat kereta seorang-seorang kan. Jam fikir kan. Aku tak naklah baca kitab-kitab tebal-tebal ni. Lagi baca lagi pening kepala. Sebab tuan-tuan, kita pergi laksanakan ke bangsa kita. Kalau Ustaz fikir aku kerja, cari duit, bisnes sikit, lari kaya, buat banglo, buat kereta, kita takkan pening kepala. Tapi bila jumpa kes-kes macam tadi, innahu la yadillu man walid, minta tulis supaya dia boleh menghayati apa dia baca kan. Semua mesti boleh tahu kalimah lah tak? Bila jumpa macam tu dah jadi risau tuan-tuan. Walhal itu bukan ayah kita, bukan abang kita, bukan adik-beradik kita pun, tapi kita jadi risau. Sebab apa? Balik kepada yang lepas, dah solat tu dah sah, takkan Allah tak terima? Tu dia tanya tu bulan lepas kan. Tak semestinya Allah terima. Solat yang sah tu tak semestinya Allah terima. Baik. Jadi tuan-tuan, jom kita bergerak secara intensif untuk mengetahui kalimah-kalimah bacaan dalam solat. Kita bergerak jom. Jadi surau kita nanti insya-Allah kita tulislah tu at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu. Bila tuan-tuan belajar duduk sana perhati tahulah kalimahnya at-tahiyatu, alif lam ta ha pedas, ya ada sabdu, alif ta terbuka, ta maftuha. Tuan-tuan tahu kalimah? Innahu la yadillu man walait, hamzah nun ha, innahu lam alif la, yadillu ya dal lam, lam ada sabdu, yadillu man mim nun, walaita waw alif lam yata, walaita. Baru ibadah kita kualiti. Baik. Orang yang mampu mempelajari dan menuturkannya dalam bahasa Arab tidak boleh menterjemahkannya kerana tiada keuzuran menurut pendapat Al-Asah, seperti mana doa dan zikir yang wajib untuk mendapat fadilatnya. Tu faham dah tu? Di syarah yang atas ni. Siapa yang mampu dan ada peluang belajar, tak belajar, dia tak boleh terjemah bahasa Melayu. Silakan Tuan Muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
ilaha illallah. Doa lepas azan tu okey tuan-tuan. Boleh dapat kalimah-kalimah tak tu? Doa lepas azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammu salati. Boleh dapat kalimah tak tu? Tak ada. Jadi kita berdoa tak lepas azan. Cun Haji. Bila kita tak boleh dapat kalimah-kalimah tu, maknanya kita berdoa tak? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati. Satu-satu kita dapat ni. Itu baru namanya doa. Allahumma ya Allah, Rabba Tuhan, hadhihi ini ad-da'wah seruan, at-tammah yang sempurna. Baru namanya doa. Dan kalau setakat tak datang Allahumma Rabba, yang tu bukan doa. Itu namanya tradisi mengangkat tangan macam tu. Siapa hati tuan-tuan? Kadang laju ya Allah. Baik, ibadah. Lanjut habiskan ni pendapat kedua, diharuskan juga bagi seorang yang mampu untuk menterjemahkannya kerana bahasa selain bahasa Arab boleh menggantikan tempat bahasa Arab dalam menyampaikan makna. Jadi ada juga pendapat yang kurang sikit kuat hujahnya tuan-tuan, yang kata siapa mampu bahasa Arab pun boleh menterjemahkan. Pendapat ketiga, tidak harus menterjemah doa dan zikir yang sunat, kerana ia bukanlah satu keperluan, berbeza dengan zikir dan doa yang wajib. Jadi doa zikir, tasbih, rokok, tasbih, sujud, Rabbi firli, tahiyan awal, yang sunat-sunat tu tak boleh terjemah. Lafaz al-mandub tak apalah tuan-tuan. Lafaz al-mandub yang bererti sunat, iaitu zikir dan doa yang sunat, adalah penambahan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Muharrar. Kalau beliau menggunakan lafaz al-ma'thur, ini komen lafaz dalam kitab asal tuan-tuan, di tempat al-mandub, iaitu zikir dan doa yang ma'thur. Ma'thur tuan-tuan tengok bawah tu, bererti nombor 18 tapi bawah 2. Macam mana dia jadi macam tu tukarlah tuan ni, bawah tu lah tu. Bererti zikir dan doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu masuk al-ma'thur. Itu yang kita baca doa ma'thurat. Ma'thurat tu doa-doa yang Nabi amal dan sahabat amalkan. Itu namanya ma'thurat. Adalah lebih baik. Ini kerana khilaf sama ada boleh diterjemah atau tidak berpunca pada yang ma'thur. Ini poin tuan-tuan. Ini kerana khilaf sama ada boleh diterjemah atau tidak. Apa khilaf tuan-tuan? Berbeza pendapat. Kalau perenggan nombor 2 yang panjang, orang tidak mampu bahasa Arab tadi, tak boleh kan? Kalau dia boleh tutur bahasa Arab, dia ada peluang belajar, tapi dia tak belajar, dia tak boleh terjemah kan? Yang sunat-sunat tadi kan? Pendapat kedua kata boleh. Jadi beza pendapat ini adalah fokus kepada yang ma'thur, yang Nabi doa, yang sahabat-sahabat doa. Okey. Manakala yang tidak ma'thur, maksudnya reka sendiri. Contohnya seseorang mencipta satu doa atau zikir dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam solat, maka itu tidak harus dan boleh membatalkan solat. Ya Allah, untungkanlah perniagaan saya. Dia reka sendiri doa tu. Nabi tak doa, sahabat-sahabat pun tak doa, dibuat sendiri doa, sebut bahasa Melayu, mutlak batal. Yang tu tak ada khilaf. Macam itulah tuan-tuan. Ada soalan dalam WhatsApp, ada 2 soalan. Satunya masalah sujud yang patah kaki belakang. Yang ni kita nak jawab. Ada yang kata tak patah pun sah juga. Betul.
Muka surat 1, 2, 3 jawapannya. Tidak wajib meletakkan kedua tangan, kedua lutut dan kedua kakinya ketika sujudnya. Betul tuan-tuan? Ya. Jadi tuan-tuan sujud sentuhkan dahi je. Tak payah letak lutut, tak payah letak tangan, tak payah letak kaki. Bagus. Ya. Jadi kawan-kawan yang kata, alah kalau tak patah jari pun sah juga. Jawapannya betul, sah, betul. Bukannya tak betul. Okey, habis daripada mana punca yang kena patah jari yang sampai hilang jari tu? 1, 2, 4. Nah, orang suruh tengok buku belajar tak nak kan. Lepas tu bopek. Imam An-Nawawi berpendapat Al-Azhar wajib meletakkan semua anggota sujud. Semua anggota sujud. Wajib meletakkan semua anggota sujud. Okey, dalam bab kaki tu tuan-tuan tengok terjemahan tu. Dua kalimah terakhir yang baris nombor 2 tu wa atrafil qadamaini. Tengok terjemahan tuan-tuan, dan hujung-hujung tapak kaki. Jadi hukum meletakkan hujung tapak kaki ikut ijtihad Imam An-Nawawi dalam balapan Al-Azhar ini adalah wajib. Hujung tapak kaki itu bawah jari. Jadi tuan-tuan, seolah-olah kalau kita nak buat nak mahamkan, siapa letak dahi saja, punggung dia ke atas, dahi letak kat kapet, kaki belakang dia lunjur ke belakang, lutut tak letak, tangan pun main cincai-cincai, sujudnya sah ikut pendapat yang tadi. Tapi itu namanya sujud RM5, macam tu lah. Siapa yang dahi letak elok, tapak tangan rapat semua tu, yang kita dah belajar dulu kan, kaki pun dihilangkan dia punya jari tu masa dia patah, itu sujud RM1,000 kan tu. Tuan-tuan, RM5 dan RM1,000, tuan-tuan ambil yang mana? Pangsapuri 3 bilik tak ada aircon, panas ting. Dengan banglo aircon siap garden, siap swimming pool, tuan-tuan ambil yang mana? Ambil banglo pula. Solat ambil yang RM5. Itu baguslah tu. Ingat tuan-tuan sah bukan tak sah. Ada pendapat, tapi kalau ikut pendapat Imam An-Nawawi ni tak sah lah. Sebab dia wajib. Itu yang pertama. Rapat dengan tidak rapat dua kaki. Kita dah semak Hanafi, Hambali, Syafi'i adalah sempurna solat digalakkan menjarakkan antara dua kaki. Tuan-tuan yang rapat mazhab apa? Boleh tak tolong beri jawapan? Dia tak cik tengok gambar je tuan. Dapatkanlah ilmunya. Setengah daripada mazhab Maliki berpendapat dengan berdalilkan hadis, suatu pagi dia maksudnya sebelum subuh lah kan, 2/3 malam kan, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kehilangan Rasul, nak peluk Rasul tak ada kat sebelah, macam itulah, tidur kan malam kan. Jadi meraba terasa Nabi sedang, tapak kaki Nabi itu sedang solat, sedang sujud. Jadi meraba, kan dulu rumah kocik bukan rumah besar kan meraba terasa dua kakinya rapat. Itu dalil yang digunakan oleh ulama mazhab Maliki. Manakala 3 lagi tadi dan setengah mazhab Maliki ni dalilnya apa? Suatu hari Rasulullah SAW duduk di tepi pokok tamar masjid dulu kan. Lalu ada seorang sahabat solat tahiyatul masjid mungkin. Jadi sahabat ni merapatkan dua kakinya. Lalu Nabi tunjuk dengan jelas melafazkan, kalau dia jarakkan kakinya bagus. Jadi tuan-tuan, dalam cara mengambil dalil daripada hukum ni, dalil yang jelas menunjukkan dengan lafaz atau perbuatan itu adalah lebih kuat daripada dalil yang dipanggil apa bahasa Melayu,
Istidlal ya. Cara mengambil dalil tuan ya. Kan Nabi terang-terang sebut kan kalau dia jarakkan dua kakinya bagus. Sebab tu jumhur kata dua kaki jarak. Bukannya rapat. Rapat betul, bukan salah. Tetapi ingat, hilangkan ujung jadi, patahkan. Bukannya cecah ujung saja untuk dapat solat yang RM1,000. Macam tu ya. Kalau tak dapat RM5. Ya. Kita kena ingat kita punya capital di akhirat tu solat kan. Ya, baik. Kemudian seterusnya soalan masalah saf solat jemaah. Ni Tuan Haji terima kasih banyak Tuan Haji yang tak WhatsApp panjang masalahnya. Yang baca bersungguhlah Tuan Haji yang hantar ni ya. Saf tuan-tuan, kan imam kata istawu, istaqimu. Istawu tu maksudnya sama rapatkan saf ya, istaqimu. Jadi bahasa Melayu pun sebut rapatkan saf, tapi nampaknya ada yang tak rapat. Jomlah kita rapatkan saf. Rapatkan saf ni tuan-tuan, buka tapak kaki kita ikut bahu kita. Nanti bahu kita sentuh orang sebelah tu, kaki kita pun kena orang sebelah. Dia akan jadi macam itulah rapat saf. Isyak nanti kita buat insya-Allah ya. Tu soalan WhatsApp. Soalan mulut ada tak malam ni? Silakan. Masbuk. Makmum datang, kalau imam tu sudah melafazkan Allah ongoing pergi rokok tu kan, yang dituntut kepada makmum ni hanyalah berdiri tegak, lafazkan saja takbiratul ihram. Angkat tangan sudah tidak dituntut. Dan lafaz Allahu Akbar turun tu pun dah tak dituntut. Bagi membolehkan makmum ini cepat-cepat mendapat tamakninah, maksudnya sama rokok dengan imam tu. Sekadar 3 saat sama pun dah dapat rakaat. Ya, betul doktor. Kat masjid UKM pun kadang-kadang berlaku tu. Kita sama-sama sampai, kita Allahu Akbar, dia rapat dengan saf ramai ni, kita sebelah dia. Kita Allahu Akbar tunduk sempat dengan imam. Dia ni macam usalli macam-macam tu lah ya. Dia pun Allahu Akbar, imam zoom dia baru turun. Nanti Assalamualaikum, dia pun Assalamualaikum. Lepas tu dia zikir. Betul. Jadi kita cubit sikit peha dia tu. Supaya menghadap kita ni, kita taklimat kan, dia naik ke atas, buat lagi satu lah. Sambung lagi satu. Sebagai masbuk. Okey. Yang dikatakan masbuk ialah makmum yang datang kemudian tetapi tidak sempat menghabiskan Al-Fatihahnya dan rokok bersama imam. Itu masbuk. Orang yang dapat takbiratul ula bersama imam tak ada masbuk lah. Ni takbiratul ula maksudnya imam kata Allahu Akbar, dah ada rasa kita pun Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ula. Tu yang kalau dapat 40 hari tu turut 5 waktu tu diselamat pada neraka dia. Jadi tak adalah masbuk. Maknanya kalau zuhur tu Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, kemudian kita baru sampai ghairil maghdubi alaihim, imam Allahu Akbar, kita habiskan Fatihah. Ini makmum yang datang kemudian, tidak sempat takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam, lepas tu tak sempat habiskan Fatihah. Imam dah rokok, maka dia pergi rokok. Itu namanya masbuk. Ada lagi soalan seterusnya? Imam dah rokok ni, imam dah rokok, ini sah imam Allahu Akbar, kita baru masuk ni Allahu Akbar, dalam hati tu solat fardu maghrib terus duduk. Dah tak ada angkat tangan ni, dan tak ada angkat tangan rokok. Itu je yang dituntut kita buat. Kalau kita buat pun tak dapat sunat lah. Macam tu lah.
bila imam dah pergi atau imam ketiga, imam sedang, ya. Kita pun masuk saf ni, Allahu Akbar, dalam during Allah, dalam Allah Akbar tadi solat maghrib, kemudian terus. Itu je kita buat. Ya, sama juga tuan, bila tuan sampai berwuduk sana tu, imam dah jemaah dah jalan. Ya, sunat wuduk semua dah tak sunat. Pasal 3 kali itu dah tak ada. Okey. Okey. Yang sunat boleh jadi haram. Bila dia kita bangun subuh lambat, kebetulan kan tak sihat makan ubat banyak Panadol kan, makan ubat batuk tu, bangun lambat. Kalau kita buat basuh tangan, kumur-kumur masuk hidung 3 kali nanti keluar waktu. Ya. Maksudnya kita akan takbiratul ihram di luar waktu subuh tu. Maksudnya dah habis waktu. Maka yang sunat-sunat tu basuh tangan, kumur dan 3 kali jadi haram. Dia bukannya makruh ataupun tak sunat dah. Dia jatuh haram. Itu yang kita buat kuis dengan budak-budak sekolah tu. Bilakah yang sunat jatuh haram? Dan seterusnya, kalau imam dah duduk tahiyat akhir, tuan-tuan sampai kat pintu belakang tu masuk tu, tengok dah tahiyat akhir, tuan-tuan tak perlu ke saf, tak perlu masuk ke dalam saf. Tuan jejak je situ tu, situ je lah duduk. Ya. Dan bila imam assalamualaikum, tuan-tuan bangun tak payahlah datang depan, selesai situ je lah. Bagus juga, boleh halang orang tak zikir kan, dia tak boleh keluar. Sila tu. Yang afdal muka 217 perenggan nombor 2. Kalau pelaksanaan solat, jawapan di sini. Tapi kalau tarin jemaah-jemaah tak ada, sebab tak buat lagi kan. Ya, InsyaAllah nanti siap juga tu. Slow-slow tolong susun balik tu. Perenggan nombor 2. Disunatkan bagi makmum tidak mengucapkan salam yang pertama, melainkan setelah imam selesai memberi salam kedua. Itu jawapan di situ. Lepas salam kedua imam tu ikut. Bergerak kita tu setelah imam settle je lah. Ya, sila. Ustaz tanya, jawab sendiri. Makmum yang tidak dapat rakaat pertama bersama imam. Maksudnya kalau imam tu dah sujud, dia baru datang kan, dia sujud sama, yang tu dia sudahkan dengan zuhur lah. Ikut imam. Tambah lagi 3 kan. Silakan. Lepas tu kebetulan Jumaat tu, kalau tuan tengah solat sunat kan, lepas tu ada orang datang ikut, tuan tak, kita yang dilantik jadi imam ni tak perlu tukar niat jadi imam ya. Ya. Imam tidak wajib dan tidak menjadi rukun untuk berniat jadi imam kecuali bila solat Jumaat. Macam ya. Imam yang orang yang tak sempat dengar 2 khutbah Jumaat tak boleh jadi imam. Tuan-tuan berhati-hati dengan imam-imam jemputan tu. Kadang-kadang dia datang lewat tu, dia dapat khutbah kedua je, pertama dia tak dapat, dia tak boleh jadi imam. Jadi imam tu jemaah tu tak sah. Ya. Silakan. Imam belum salam lagi kan? Oh, kena dengan imam.
Nanti sudahkan masing-masing. Ada lagi? Muskil. Tak ada dah. Okay, nanti insyaAllah kita sambung lagi. Malam ni ada niat seorang sahabat kita nak balik kampung, nak mewakafkan buku ke surau-surau di kampung. Ada jemaah kita lah. Jadi tuan-tuan yang nak turut sama dengan sahabat kita ni berwakaf boleh berbuat demikian. Mana tabung je? Ada untuk ustaz-ustaz tu. Tabung tu tuan-tuan Ada tuan haji kita seorang nak balik kampung ni, menyedari buku ni boleh memandu nak letak kat surau-surau tepi-tepi kampung lah. Di kampung tu dalam 30 buah jadi silakan. Itu bukan ustaz tu ahli karya kita ni yang niat nak balik kampung nak berwakaf. Sama-sama lah tu siapa nak wakaf insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, kami pohon terus menerus jangan henti-henti ajar kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama yang hukumnya fardu ain kami menuntutnya. Ya Allah, jadikanlah kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami, terutama anak-anak kami sebagai golongan yang mendirikan solat dengan penuh sempurna di awal waktu sepanjang hayat kami, ya Allah. Terimalah solat kami keseluruhannya, ya Allah. Jangan ada yang kau tolak walaupun satu rakaat. Setelah kami berusaha bersungguh-sungguh, kalau tidak sengaja ada kurang dan cacat dalam solat yang kami lakukan, kami pohon, ya Allah, tampung dan sempurnakanlah kekurangan dan kecacatan itu. Dan di akhirat kelak kami pohon sungguh-sungguh malam ini, ya Allah, hisabna salat kami dengan hisab yang sempurna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.